Dan untuk mendapatkan reaksi mengenai langkah kerajaan untuk memberikan 4 juta pengguna domestik yang akan dapat bil elektrik percuma untuk 3 bulan ini, bersama kita di talian ataupun melalui Skype pada ketika ini adalah saudara Piara Pakaran, merupakan Presiden Persatuan Penyelidikan Air dan Tenaga Malaysia ataupun AWARE. Reaksi pertama Piara apabila dengan pengumuman oleh Menteri Tenaga dan Sumber Asli di sebelah pagi tadi, siapa mungkin golongan yang termasuk dalam mereka yang mendapat bil percuma ini pada pandangan Piara? Zul, kalau kita lihat ya, apa yang diberikan adalah bagi pengguna yang menggunakan elektrik di bawah 300 kilowatt jam. Dan kategori ini sebenarnya kalau kita lihat statistik ya, tahun 2014 sekitar 70% isi rumah, sekitar tahun 2018 dalam 60 lebih peratus, dan sekarang hanya 52.2% isi rumah yang akan mendapat manfaat. So ini bermaksud dalam 6 tahun ini kita melihat penggunaan elektrik secara keseluruhan isi rumah di Malaysia telah meningkat. Dan yang akan mendapat manfaat saya rasa lebih kepada isi rumah yang berpendapatan rendah. Dan ini saya rasa keputusan yang tersasar dan lebih bagus. Pada waktu yang sama saya rasa kerajaan juga lihat pada golongan M40 ya, middle income group, di mana penggunaan mereka mungkin jauh lebih tinggi, terutamanya waktu MCO. Kebanyakan daripada kita tak keluar rumah, kita duduk di rumah, dan penggunaan elektrik kita mungkin meningkat dari 5 hingga 15%, ada yang mungkin lebih dari itu. Dan ini boleh menyebabkan penggunaan elektrik mungkin melebihi daripada kerangka 600 kilowatt jam. So saya rasa bantuan ini memang tepat, tetapi kita kena lihatlah komplikasi dan perancangan untuk jangka masa panjang. Piara, bagaimana ini menjawab kepada rungutan majoriti ataupun ramai rakyat yang terkesan dengan bil elektrik mereka yang meningkat? Kita faham situasi PKP, mereka duduk di rumah dan sebagainya, tetapi dengan pengiraan itu seolah-olah dipukul rata, seolah-olah semua pengguna elektrik adalah menghadapi ataupun berdepan dengan situasi penggunaan yang sama. Walhal waktu PKP ini mungkin ada yang berlainan antara satu sama lain, ada yang tersekat di kampung yang tak menggunakan elektrik pun untuk 3 bulan, tapi mereka dipukul rata dengan pengiraan begitu. Adakah dengan pengumuman pagi tadi menjawab persoalan masalah mereka, Piara? Saya rasa tidak. Contoh saya baru beberapa hari lepas dapat bil saya, dan apa yang saya boleh advise atau nasihatkan pengguna, dalam bil itu kita lihat kepada kategori faktor prorata. Ya. Bila faktor prorata selepas titik perpuluhan nilainya menjadi lebih tinggi, bermaksud kejanggalan dalam pengiraan itu akan adalah. Sebab kalau macam saya ni 4.0 lebih. So maksudnya pengiraan saya untuk bil rumah saya hampir-hampir 4 bulan. So dia takkan lari. So bagi yang melebihi mungkin 41 ataupun 3.9 contohnya, sepatutnya ikut kategori ataupun julat bil kita, bagi 300 kilowatt jam pertama, tarif yang dikenakan adalah rendah. Ya? Dan hanya selepas 301 ke atas, setiap kilowatt jam, tarif yang dikenakan lebih 50 sen. So, perbezaan ini untuk bulan seterusnya sepatutnya pengguna mendapat RM77 untuk setiap 300 kilowatt jam tu. Tapi disebabkan difaktor proratakan, setiap julat juga diproratakan. So, saya rasa tahun lepas pun kami ada utarakan isu ni. Pengiraan prorata ni sebenarnya ada perkara yang tak kena. So, kita kena lihat bila dia melebihi. Contoh dia masuk sehingga beberapa hari atau seminggu, bulan seterusnya, pengguna untuk bulan seterusnya bil kita sepatutnya mula dari kosong sehingga kita pakai untuk bulan tu. So, perbezaan inilah yang menyebabkan kejanggalan dalam pengiraan. Dan pengguna sudah pasti marah apabila mendapat bil mereka. Tetapi Piara, untuk jangka masa panjang, kita tidak mahu setiap tahun kita bercerita perkara yang sama dengan kekeliruan pengenai bil, dan juga pihak TNB juga akan memberikan penjelasan, dan juga pihak kementerian juga akan masuk campur di situ. Apa solusi untuk jangka masa panjang yang sebaiknya? Engagement antara pihak TNB, pihak masyarakat dan juga pihak kerajaan sendiri. Kerana sudah pasti bagi rakyat, mereka mahukan keadilan itu diberikan kepada mereka. Tapi dalam masa sama mereka juga perlu tahu dengan penggunaan yang lebih lestari di masa akan datang. Pada pandangan Piara, bagaimana
untuk jangka masa panjang perkara ini perlu dilihat secara rasional dan juga secara baiknya untuk kesemua pihak? Yang pertamanya, mungkin ramai yang tidak tahu ya, mengikut perancangan kerajaan, untuk Semenanjung Malaysia kita akan berpindah kepada meter pintar ya. Di mana bila sudah ada meter pintar ni, kita takkan ada pembaca meter dah. So bacaan kita akan ikut tepat-tepat hari pertama sehingga hari terakhir bulan tersebut. Ini tak silapnya sepatutnya mengikut perancangan siap sebelum 2023 lah ataupun dalam tahun 2023. So, ini perkara pertama dalam perancangan dan pelaksanaan. Yang keduanya saya rasa kaedah kita kira bil ni saya rasa perlu diteliti semula. Kami juga sedang meneliti ini dan kami akan syorkan cadangan kepada kerajaan dalam masa terdekat. Perkara ketiga adalah kita kena lihat ya, bila berlaku yang ini kami sudah pun predik anggap dalam beberapa tahun yang lepas, bila kita mulakan proses penukaran meter, kebanyakan meter yang lama ni ketepatan bacaan ada meter yang rosak ya, dia ada ralat. So bila ralat ni dia boleh dua jenis ralat positif, ralat negatif. So bila ralat ni ada kala kita dibilkan lebih rendah, tapi kita guna lebih tinggi. Tapi ada juga ralat yang boleh jadi tak bagus untuk kita sebab kita guna rendah, tapi dia sebenarnya register nilai yang lebih tinggi. So bila penggantian meter ini berlaku, secara keseluruhan akan berlaku perubahan dalam pola penggunaan tenaga elektrik di Malaysia. Sekarang kalau kita lihat, peratusan yang tinggi berada di penggunaan yang rendah. So selepas pertukaran ini, kita akan lebih kepada taburan normal ya, ataupun bell curve. Tapi bell curve ni takkan simetrik lah, dia akan lebih kepada penggunaan rendah. Sebab sifat manusia ni kita kekayaan itu dalam bentuk triangle ya. So sebab itu bell curve ni juga akan terkesan sikit, dia akan lebih kepada penggunaan yang lebih rendah. Dan yang terakhir adalah penggunaan peralatan yang cekap tenaga. Yang ini saya rasa Suruhanjaya Tenaga ni memang maaf cakap lah, memang lembab dalam hal ni. Ya? Pernah dalam mesyuarat pun bila kita menegur tentang perlahanan ni, tahap pelaksanaan kecekapan tenaga ataupun pelabelan, memasukkan peralatan-peralatan baru dalam konsep kecekapan tenaga ni, mereka kata mereka benchmark dengan international standard. So bila kita kata tanya mereka dengan negara mana, dia kata sama standard dengan Vietnam, kurang sikit standard dari Thailand. Itu bukan international benchmarking. Maksudnya gaji mereka kita bayar gaji pejabat awam di Vietnam ataupun lebih rendah daripada pejabat awam di Thailand lah. Kan? So kalau kita nak benchmark, kita nak lihat apakah impact kepada pengguna. Bila pengguna banyak beli peralatan di rumah, sebab sekarang isi rumah suami isteri kena kerja. So kita banyak mengganti kerja dengan tenaga manusia dengan tenaga elektrik. So ini yang memberi impak jangka masa panjang lah. Saya harap kerajaan lihat kepada isu-isu ini. Piara, itu mungkin kita kena bincang panjang lebar itu, tapi untuk petang ini itu sahaja kita perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih Piara Pakaran, merupakan Presiden Persatuan Penyelidikan Air dan Tenaga Malaysia, AWER. Terima kasih kerana membincangkan mengenai perkara ini.